Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ada yang mula mempersoalkan, adakah dengan pengakuan dan juga pendedahan Rafizi Ramli ini akan menyebabkan beliau dipecat daripada PKR? Ramai juga yang optimis bahawa ianya hanyalah sementara. Pergelutan dalam pemilihan timbalan Presiden PKR kini menjadi makin panas menjelang pemilihannya. Rafizi makin menguatkan serangan-serangan dan juga cuba untuk mempertahankan jawatan tersebut. Kali ini, Rafizi tanpa berlapik-lapik mempersoal kuasa khas Presiden, layanan istimewa Ramanan. Timbalan Presiden PKR, Rafizi Ramli mempersoalkan layanan istimewa yang diberikan kepada calon naib Presiden R. Ramanan yang didakwa membelihkan timbalan menteri itu naik pangkat dalam masa kurang 4 tahun selepas menjadi ahli parti. Bercakap dalam ceramah jelajah hiruk di Johor Bahru malam tadi, dia menyeru akar umbi untuk menamatkan kuasa khas yang dipegang oleh Presiden Parti bagi memberi pengecualian kepada mana-mana ahli baru untuk bertanding dalam pemilihan parti atau pilihan raya. Sebab itu, orang luar tanya macam mana bekas bendahari MIC yang baru meletak jawatan selepas 6 bulan, baru masuk parti terus dapat kerusi Parlimen Sungai Buloh. Selamat, kata beliau. Tak sampai setahun lepas itu dapat jadi timbalan menteri. Tak sampai 4 tahun dalam parti, kata Rafizi lagi. Sekarang nak jadi naib presiden parti sebab apa? Sebab bagi pelepasan lah, kata beliau. Jadi saya ulang sekali lagi, setuju ke tidak, lepas ini tidak ada lagi kuasa sesiapapun untuk bagi pelepasan kepada anggota parti lain untuk masuk bertanding dalam parti ini, katanya. Menteri Ekonomi itu mencadangkan agar ahli baru perlu membuktikan nilai dan kesetiaan mereka kepada parti terlebih dahulu sebelum dibenarkan memegang sebarang jawatan. Ini mesti dilakukan dengan bermula sebagai ahli biasa dan memanjat tangga dengan melakukan kerja-kerja parti di lapangan, tambahnya lagi. Ramai yang bersetuju sebenarnya dengan apa yang dicadangkan oleh Rafizi ini. Rafizi mencadangkan supaya semua kepimpinan dan semua ahli yang ingin memanjat jawatan maupun kuasa dalam parti perlu melakukannya seperti mana orang lain, yaitu memanjat tangga dengan melakukan kerja-kerja parti di lapangan, bukannya kerana jawatan secara lepasan, bukannya kerana peribadi individu itu dapat kenaikan secara tiba-tiba. Ianya harus bermula daripada bawah, kata Rafizi. Rafizi seterusnya mencadangkan mana-mana pendatang baru mesti menjadi ahli PKR sekurang-kurangnya 5 tahun sebelum dibenarkan bertanding bagi sebarang jawatan parti. Ini adalah satu cadangan yang baik. Ini bagi menunjukkan kesetiaan dan juga membuktikan keluhuran kesetiaan ahli tersebut selama 5 tahun terlebih dahulu. Takut-takut nanti selepas menang, kalau dia cepat dapat, dia juga tidak akan menghargainya. Bak kata orang, benda yang dia dapat senang, sukar untuk dihargai. Benda yang sukar diperoleh akan dihargai sampai ke titisan darah yang terakhir. Oleh sebab itulah, amatlah penting seorang itu mendapatkannya secara bersungguh-sungguh terlebih dahulu. Ini kata Rafizi bagi mengelak PKR daripada diceroboh oleh pihak luar yang cuba membeli parti itu dengan menggunakan kekayaan dan pengaruh mereka. Kata Rafizi, saya nak sebut secara terbuka. Saudara-saudari, setuju ke tak? Kita dah lalui proses ini berkali-kali, kata beliau. Setiap kali pemilihan, dia mesti ada bocor. Geng-geng yang kita tak kenal, Datuk Khayala, Taukela masuk secara tiba-tiba dalam pemilihan PKR, kata Rafizi. Kemudian, macam-macam akan berlaku dalam parti kita sehingga semua bergolak. Jadi,
Setuju tak kita kena tetapkan mesti menjadi anggota parti sekurang-kurangnya 5 tahun sebelum boleh bertanding. Soal ahli Parlimen Pandan itu sambil disambut sorakan penonton. Rafizi berkata sudah sampai masanya Presiden Parti tidak boleh lagi memegang kuasa khas untuk mengecualikan sesiapa daripada peraturan parti. Tapi saya nak menyuarakan suara hasrat akar umbi kepada Presiden Anwar Ibrahim. Selama ini, satu kuasa yang diberikan kepada Anwar sebagai Presiden, kalaupun anggota itu tak cukup 1 tahun, dengan pelepasan Presiden, dia boleh bertanding. Saya nak minta kita batalkan pelepasan itu 100%. Tak boleh dah, kata Rafizi lagi. Saya sebut pada Presiden, dia kata saya tak tahu, orang bagi kad saya tanda tangan. Saya beritahu Presiden, tak bolehlah macam tu Datuk Seri, kata Rafizi sambil menambah. Tindakan sedemikian akan menyebabkan ramai mengintai peluang, menyertai PKR dan memalukan parti itu. Ramanan menyertai PKR pada tahun 2020 selepas meninggalkan MIC. Pada pilihan raya umum 2022, Anwar membuat kenyataan mengejutkan dengan mencalonkan Ramanan untuk bertanding di kerusi Parlimen Sungai Buloh hanya beberapa jam sebelum majlis pengumuman calon PKR. Keputusan Anwar itu berbeza dengan jawatan kuasa pemilihan calon parti itu pada mulanya mencadangkan agar R. Sivarasa mempertahankan kerusi parlimennya. Ramanan berjaya menewaskan bekas Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin daripada Barisan Nasional dan 5 yang lain dengan majoriti yang tipis. Pada April 2023, Ramanan yang juga timbalan Ketua Penerangan PKR dilantik pengerusi jawatan kuasa Pasukan Petugas Khas JPPK Unit Transformasi Masyarakat India Malaysia Mitra. Pada Disember 2023, Ramanan dilantik sebagai timbalan menteri. Saudara, apa pula pendapat anda untuk isu kali ini? Sebenarnya pendedahan daripada Rafizi Ramli ini amatlah baik untuk semua kita ketahui. Dan ramai yang bersetuju dengan apa yang dikatakan oleh Rafizi sebenarnya. Sekian dulu untuk kali ini. Jumpa lagi. Salam sejahtera. Ini isu paling panas. Bayangkan manakan tidak panas. Lihat saja gambar dalam video ini. Zahid janji isu air, elektrik dan jalan raya di Sabah mampu diselesaikan dalam 3 tahun jika UMNO BN menang PRN Sabah. Itu janji Zahid. Ini betul-betul panaslah. Bayangkan, tengok saja dalam video ini. Poster ini ada 6.500 komen. Bayangkan, ini bukan video, ini hanya satu paparan gambar ataupun poster laporan berita di Sabah Info. Tapi mendapat komen yang luar biasa. 6.500 komen dengan 1.500 kali share ataupun dikongsikan. Apa pula komen anda untuk janji daripada Zahid Hamidi, timbalan Perdana Menteri ini? Sekali lagi saya bacakan kepada anda, isu air, elektrik dan jalan raya di Sabah mampu diselesaikan dalam 3 tahun jika UMNO BN menang PRN Sabah, kata Zahid Hamidi. Okeylah, sebagai memberikan anda sedikit idea apa komen daripada anda, ini komen daripada netizen berkaitan dengan janji Zahid Hamidi ini. Ialah kita pun tahu sekarang ini pilihan raya negeri Sabah akan menjelang tiba tidak lama lagi. Nah, jadi itu sebabnya kempen walaupun secara tidak rasmi sudah dimulakan. Kita tahu menjelang kempen pilihan raya, semua kereta mewah besar-besar 4x4 Land Cruiser yang besar-besar akan mulalah keluar daripada store, akan mula keluar daripada garage dan akan mula berselerakan di seluruh Sabah. Berjalan di atas jalan raya yang gah, tapi jalan macam ke bulan. Hanya orang Sabah yang tahu. Kita orang Sabah adalah orang-orang bulan yang ada jalan raya bulan. Itu sebabnya menjelang pilihan raya, bukan saja janji kempen yang berterabur di sana-sini, tetapi
kereta-kereta mewah besar-besar. Bukan mewah sahaja semata-mata, tapi besar-besar. Pacuan 4x4 yang besar-besar, Land Cruiser, dan macam-macam lah keluar. Mulalah berkeluaran. Dan ialah ada netizen kata, tu dia menayang sudah ahli politik kita, kata mereka. Tapi itu cerita lain. Cerita ini pula, Zahid Hamidi kata, isu air, elektrik dan jalan raya di Sabah mampu diselesaikan dalam 3 tahun jika UMNO BN menang PRN Sabah. Ada netizen yang mula memberikan komen. Baiklah, apa komen kamu? Ini antara komen netizen. Kata netizen, kenapa sekarang baru kamu cakap 3 tahun boleh selesai masalah air, elektrik dan jalan raya? Dulu ketika memerintah Sabah lebih 20 tahun, tak pula selesai-selesai. Mana lebih cepat, 20 tahun atau 3 tahun, kata mereka lagi. Ada netizen kata, Muhammad Hasrul kata, ini pengaruh wayang kulit, kata beliau. Ada lagi kata, cerita lama diperbaharui. Dulu 30 tahun tidak selesai. Ini kan pula 3 tahun, kata Meriko. Macam lapuk sudah tu amai, kata seorang lagi netizen. Edward Matthew kata, dari dulu lagi asal dekat PRU atau PRN banyaklah janji-janji terang bulan yang ditabur-tabur. Tapi selepas pilihan raya, ramailah ahli politik yang akan mula mencari jalan selamat menjawab janji-janji terang bulan itu. Ada yang kata, janji atau manifesto pilihan raya bukan kitab suci. Disitulah mereka akan cuba menghalalkan janji-janji kosong mereka itu. Marudin kata, besoklah kamu menang, rakyat Sabah sudah jera, kata orang Sabah. Ada yang kata, kalau dia tambah ayat lagi lebih panjang, lagilah lucu, kata mereka. Berpuluh tahun kamu jaga Sabah dulu, kenapa tiada kasih selesai masalah itu, kata Aca Caca. Sebenarnya ada juga jalan raya, air dan juga infrastruktur lain yang sebenarnya dibuat oleh Barisan Nasional UMNO ketika memerintah Sabah. Tetapi banyak lagi kawasan yang sebenarnya tidak menikmati kemudahan itu. Inya Sunia kata, cerita lama dibaharui lagi dalam PRN. Macam tawar hati sudah dengar ni janji, kita jaga rumah kita sajalah, kata Musli. Orang yang jujur tidak suka berjanji sebab itu dia tahu risikonya. Tapi orang yang suka berjanji selalunya akan berakhir dengan janji kosong, kata beliau. 60 tahun lebih UMNO pegang kuasa, segala hasil, sumber minyak cukai semua pergi federal. Takkan isu ini tidak pandai selesai, kata Bonik. Yang maju Malaya saja, pembentukan Malaysia yang merugikan Sabah Sarawak, kata Bonik. Pembangunan tidak sama rata. Dibandingkan pembangunan Malaya dengan Borneo, Borneo ketinggalan mungkin sehingga 100 tahun, kata beliau. Yang lucu, ada juga yang kata bayar dulu allowance JKDM yang telah dapat lantikan, kata Juining. Dari dulu pun BN UMNO memerintah Sabah, itu juga sampai sekarang, kata beliau. Bertukar-tukar pun itu juga, kata beliau. Yang untung, kroni-kroni, kata Jukelan. Terus teranglah kamu berazam hanya nak sapu banyak lagi kerusi di Sabah, kata Jeffrey. Ada yang kata, siapalah yang mau percaya lagi statement seperti ini di zaman mega dunia moden ini, kata mereka. Muhammad Saiful kata, siapa lagi yang boleh percaya janji-janji seperti ini? Ini janji 60 tahun yang lepas. Ini janji 50 tahun yang lepas, kata netizen. Saiful Rahman kata, ini janji yang ditabur dulu. Kalau ditabur sekarang, netizen tak akan percaya lagi. Tapi tak apalah, bagi peluanglah, kata beliau. Selama ni apa dia buat? Aku dulu istri posting kunak. Tiap petang elektrik tak ada. Kasihan bah orang kunak, kata Muhammad Saiful Rahman. Walau aku semenanjung, aku sayang Sabah, kata dia. Dengan darah aku tumpahkan untuk Sabah 2013. Nyawa aku beri demi Sabah, katanya. Dan orang Sabah baik hati. Sehingga hari ini aku sentiasa kontak orang di Sabah, kata Muhammad Saiful Rahman. Arsyad Hamid kata ada 6 kali pilihan raya. Ceritanya sama saja, itu juga, katanya.
Ada kata, pacik ini lucu lah pula, kata beliau lagi. Tahun 1991, UMNO mula bertapak di Sabah. Sekarang sudah tahun 2025, cukuplah bah apalagi yang mau buyuk, kata Silves. Dulu masa 30 tahun kenapa tak buat, kata Rahim Abu Rayyan. Kata HM Hamba dalam pada ayat padu dia, akhirnya dia melebihi juga sifunya PMX. Tak apalah, kita tengoklah siapa menang, kata beliau. Sebab parti warisan pun sangat kuat di Sabah. Selain memahami budaya Sabah, parti warisan sangat memahami semua suku kaum di Sabah ini. Misalnya bab bantuan Datuk Seri Safi tidak melupakan semua golongan di Sabah. Malah yang di Semenanjung pun ada bantuan. Jadi tak mungkin rakyat boleh lupa apa yang Ketua Menteri Sabah dulu buat, kata beliau lagi. Jadi saudara-saudara sekalian, apa yang dijanjikan oleh UMNO BN ialah mereka berazam menyelesaikan isu kemudahan asas seperti bekalan air, elektrik dan jalan raya di Sabah dalam tempoh 3 tahun pertama sekiranya menang pada pilihan raya negeri akan datang. Memetik sumber portal Sayang Sabah, Presiden UMNO merangkap pengerusi BN Datuk Seri Ahmad Zainabidi berkata, masalah infrastruktur asas yang berpanjangan telah menjejaskan minat pelabur luar untuk melabur di Sabah, sekaligus mengekang potensi pertumbuhan industri di negeri ini. Saya berazam ketiga-tiga masalah ini mesti diselesaikan dalam tempoh 3 tahun pertama jika UMNO diberi mandat oleh rakyat, katanya. Saya juga berazam untuk membawa Foreign Direct Investment FDI lebih banyak ke Sabah ini supaya orang Sabah tidak perlu ke Semenanjung atau tempat lain untuk mencari pekerjaan. Orang Sabah mesti bekerja di Sabah untuk membantu keluarga, katanya. Beliau berkata demikian ketika merasmikan program Gerak 17 Dewan Undangan Negeri Karambunai di Dewan IKM Sepanggar hari ini. Tambahnya lagi, penyelesaian kepada isu bekalan air, elektrik dan jalan raya merupakan kunci utama untuk menarik pelabur luar dan membuka lebih banyak peluang pekerjaan buat rakyat Sabah. Dengan cara kita mewujudkan pekerjaan, untuk mewujudkan pekerjaan, pelaburan mesti dibawa dari luar negara. Pelabur dibawa masuk bila 3 masalah fasiliti itu diselesaikan. Ini boleh kita lakukan insya-Allah sebab kita mempunyai seorang Perdana yang baik, Perdana Menteri yang baik, kata Zahid Hamidi. Sekian dulu, jangan lupa tinggalkan komen kamu.